السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, berpandukan kitab Al-Aqaidud Durriyah, syarah kepada matan Imam Sanusi Ummul Barahin. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9, bahagian tengah. Seperti kesemua keterangan yang telah disebutkan, maka begitulah juga yang dikatakan pada hak para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka kita wajib beriktikad dengan apa yang disebutkan oleh dalil-dalil, sama ada secara tafsil, ini terperinci, atau secara ijmal, secara global, secara ringkas, mengenai apa yang wajib bagi diri mereka, apa yang mustahil dan apa yang harus pada mereka. Perbincangan tentangnya akan disebutkan nanti. Jadi selain daripada kita wajib mempelajari, mengetahui dan beriktikad atau beriman dengan sifat-sifat Allah yang wajib, kemudian sifat-sifat Allah yang mustahil dan sifat-sifat Allah yang harus, begitu juga kita wajib mempelajari, mengetahui dan beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, yang mustahil dan yang harus. Maka dalam akidah yang disusun oleh ulama Asy'ariyah, bagi Allah Subhanahu wa taala wajib kita mengetahui 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, jadi 41. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus, 9. Jumlah menjadi 50. Dan bagi setiap sifat itu wajib kita mengetahui dalilnya, sama ada dalil Quran atau dalil akal, dalil logik. Berdasarkan kepada pengertian orang mukallaf seperti yang telah diterangkan, yaitu mereka yang baligh berakal, sejahtera panca indera, yang dituntut melakukan sesuatu yang terdapat bebanan
di mana mereka mempunyai kelayakan berfikir serta telah menerima dakwahnya Rasul yang diutuskan kepada mereka, maka kamu dapatlah mengetahui bahawa golongan Ahlul Fatrah merupakan orang yang terselamat daripada azab neraka. Ahlul Fatrah ialah mereka yang tidak sampai seruan Nabi dahulu, dan kepada mereka juga tidak diutuskan Nabi yang kemudian, seperti orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman antara Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, atau orang-orang Arab yang hidup semasa zaman antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajipan ini, kewajipan mempelajari, mengetahui dan beriman ini hanya dibebankan kepada mukallaf, iaitu mereka yang berakal. Maka orang yang gila terkecuali lah. Gila betul lah, gila yang disahkan oleh doktor. Kemudian sampai umur baligh, paling awal 9 tahun Hijriah, paling lambat 15 tahun Hijriah. Tanda-tandanya keluar air mani bagi lelaki dan keluar haid bagi wanita. Kalau tak keluar 15 tahun Hijriah, sudah dihukum sebagai baligh. Kemudian memiliki panca indera pendengaran dan penglihatan. Pendengaran atau penglihatan, salah satu. Kalau dia buta dan pekak sebelum baligh, maka dia terkecuali daripada menjadi mukallaf. Maksudnya tidak wajib beriman, tidak wajib beramal. Tapi kalau dia setelah umur baligh tidak mempelajari, mengetahui dan beriman, misalnya setahun, 2 tahun, lepas tu tiba-tiba buta dan pekak serentak, maka ini berdosa lah. Jadi adakah dia akan dihukumi beriman atau tidak, fasik atau tidak, itu bahasan yang agak panjang. Kerana dilihat dulu, tengok tempoh tersebut cukup tak cukup, sesuai tak sesuai dan sebagainya lah. Kemudian selain daripada itu, syarat yang seterusnya ialah sampai dakwah Islam tu kepada yang disebutkan tadi. Kalau tak sampai dakwah, contohnya yang disebut tadi Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni mereka yang hidup di zaman tiada Nabi yang diutuskan. Contoh yang dia bagi antara Nabi Musa, Nabi Isa, antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad, nama tu. Sebab Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, kebanyakan Nabi tidak diutuskan kepada orang Arab. Diutuskan di Bani Israel, dan Bani Israel kebanyakannya di Palestin lah. Kemudian Imam Al-Bajuri menyebut bahawa ada tiga jenis Ahlul Fatrah. Yang pertama, yang mewarisi keimanan kepada Allah melalui nabi-nabi yang sebelumnya, kemudian diteruskanlah oleh keluarga ke atau guru ke. Maksudnya masih beriman kepada Allah. Contohnya Waraqah bin Naufal, pakcik Khadijah, kemudian Buhaira, kemudian Najasyi, masih beriman. Maksudnya sebelum Nabi diutus jadi Rasul, mereka masih beriman. Maksudnya mewarisilah ajaran agama Nabi-Nabi yang sebelum. Ini memang confirm lah masuk syurga. Maksudnya mereka hanya perlu tukar Nabi je, beriman kepada Nabi Muhammad,
ikut syariat Nabi Muhammad kalau sempat lah. Kalau tak sempat macam Waraqah bin Nawfal tak sempat. Kemudian yang kedua, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menyembah apa-apa sekalipun. So dia hidup, dia makan, minum, tidur, kerja, kahwin, tak ada agama lah, maksudnya tak sembah Allah, tak kenal Allah, dan juga tak sembah berhala dan sebagainya. Ini pun selamat. Antaranya ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menyembah berhala atau menyembah apa sajalah, menyembah pokok, menyembah bintang, menyembah apa saja selain Allah. Dan sini pun ada dua. Satu memang asalnya mewarisi penyembahan berhala tu, atau dia tak ada apa-apa, tiba-tiba je seronok tengok orang sembah berhala, atau bosan-bosan pergi sembah berhala. Atau asal Islam, maksudnya beriman pada Allah, mewarisi agama yang Nabi yang sebelum, tapi murtad, berubah menyembah berhala. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata neraka lah kalau yang menyembah berhala ni. Ada yang kata selamat juga. Imam Bajuri dalam Tuhfatul Murid kata selamat. Sebab dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab melainkan setelah kami utuskan rasul. Jadi selamatlah. Itu dia panggil ahlul fatrah. Supaya kita terbawa lah. Seperti yang telah dinyatakan bahawa maksud makrifat ialah mengetahui dengan keyakinan. Teguh, mengetahui dengan keyakinan yang teguh lagi bertepatan dengan keadaan sebenar yang berdasarkan kepada dalil. Dalam hal ini terdapat kelainan pendapat di kalangan ulama tauhid tentang iman orang-orang yang bertaklid dalam akidah tauhid. Menurut pendapat yang asah, yang paling tepat, orang yang bertaklid sebegini dikira sebagai mukmin asin, mukmin yang berdosa. Sekiranya ia mempunyai kelayakan berfikiran tetapi tidak mahu berfikir. Sekiranya ia tidak mempunyai kelayakan berfikir, maka ia dikira sebagai seorang mukmin yang tidak berdosa, yakni mukmin ghairu asin. Maksud orang yang bertaklid ialah orang yang mengambil pendapat orang lain di mana pendapat itu adalah kukuh lagi bertepatan dengan keadaan sebenar, tetapi tidak berdasarkan kepada dalil. Dalil yang dituntut daripada setiap mukallaf itu ialah dalil secara ijmal, secara ringkas, yang tidak mampu untuk dijadikan hujjah dan menolak kekeliruan yang timbul. Mengetahui dalil sebegini hukumnya fardu ain ke atas setiap orang mukallaf. Adapun dalil secara tafsil, yang terperinci, iaitulah yang mampu untuk dibuat hujjah dan menolak kekeliruan yang timbul, maka hukum mengetahuinya ialah fardu kifayah, di mana pada setiap jarak yang boleh diqasarkan sembahyang, wajib ada seorang yang alim tentang dalil-dalil itu. Wallahu a'lam. Jadi apakah yang dituntut di dalam akidah ini? Iaitu dituntut ma'rifat, ilmu atau ma'rifat. Dalam akidah, ilmu dengan ma'rifat
sama maknanya. Tapi setengah-setengah ahli sufi, ahli tasawuf, bagi mereka makrifat lain, makrifat lebih tinggi daripada ilmu. Tapi dalam akidah samalah, makrifat dan ilmu sama, iaitu idrakul jazmi mutabiq lil waqi' an dalil. Seperti yang disebut tadi, satu dapatan, perolehan ataupun i'tiqad, pegangan yang teguh, yang mantap, 100% lah kita kata. Apa disebut tadi? Mengetahui dengan keyakinan yang teguh, idrakul jazmi. Kemudian lagi bertepatan dengan keadaan sebenar, mutabiq lil waqi', bertepatan dengan realiti, bersesuaian dengan realiti, perkara yang sebenar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kepada dalil. So ini dipanggil rukun ilmu atau rukun ma'rifat. Yang pertama, pengetahuan itu sendirilah, dapatan, perolehan, cerapan yang teguh. Maksudnya 100%, dia tak boleh 99% pun tak boleh, dia mesti 100%. Contohnya Allah ada, Allah wujud 99% je, 1% lagi mungkin tak ada, kafir. Dia kena 100%, maksudnya pengetahuan yang jazam, yang teguh 100%. Kemudian bertepatan dengan realiti, dengan keadaan sebenar. Sebab ada orang dia percaya sungguh-sungguh, tapi apa yang dia percaya itu menyalahi realiti. Sebahagian orang bukan Islam, kita tanya percaya Tuhan, percaya 100%, tapi yang dia percaya itu kan menyalahi realiti. Maknanya tak cukup dengan percaya sungguh-sungguh. Tak gunalah kalau percaya sungguh-sungguh pun tapi menyalahi realiti. 1+1 apa? 3. Salah. Tak, 3. 100% 3. Sial. Yang pertama, keyakinan itulah 100%. Yang kedua, apa yang dipercayai itu mestilah bertepatan dengan realiti. So di sini boleh jadi ada 4 keadaan. Yang pertama, yang dituntutlah percaya sungguh-sungguh 100% dan mesti bertepatan dengan realiti. Yang kedua, tak yakin, tak 100%, tak kiralah 99 ke 50 ke 10 ke 30, yang penting tak sampai 100. Kemudian tak bertepatan pun dengan realiti. Dah lah tak yakin, lepas tu benda yang tak yakin tu tak sama dengan realiti. Kemudian dia tidak yakin 100%, tapi benda tu memang bertepatan dengan realiti. Semua dia tak 100%. Dan yang keempat, 100%, tapi tak bertepatan realiti. 3 ni kafir. 3 ni kafir. Yang satu je dia. Maknanya yakin 100% bertepatan dengan realiti. Contoh, Allah wujud. Allah wujud. Yakin 100% dan memang Allah wujud pun realitinya. Yang kedua ni, dia 90%, katalah 70%. Kemudian tak bertepatan dengan realiti. Tuhan tak wujud. Tuhan tak wujud. Dia percaya Tuhan tak wujud, tapi kepercayaan dia 70, 50. Ini oleh kerana kepercayaan dia tak 100% dan dia percaya pun salah, Tuhan tak wujud misalnya, maka masih boleh cubalah diajarkan dia bagi dalil dan sebagainya. Tak, benda yang dia percaya itu tak betul. Kemudian
Benda yang dia percaya itu betul, tapi tak 100%. Allah wujud, tapi percaya 50% je. Pun tak boleh juga. Pun tak boleh juga. Kat sini kita perlu naikkan sampai kepada 100%. Dan yang paling teruk ni 100%, tapi Allah tak wujud, Tuhan tak wujud. Ni payah. Ataupun Tuhan lain, Tuhan dua, Tuhan tiga, tapi 100%. Ni masalah kalau 100% ni. Bila orang 100%, kita nak ubah susah. Ada sebagian orang yang macam Hindu misalnya, dia 100%. Pasal apa? Kalau murtad, bunuh. Hindu pun sama, kalau murtad daripada agama dia, kena bunuh. Jadi lepas tu dia 100% dengan agama dia. Ni payah. So 3 ni tak boleh pakai. Dia mesti yakin 100% dan benda yang diyakini mesti menepati realiti. Kalau realiti itu adalah realiti akidah Islam, maka kalau yang menyalahinya, yang 3 tadi itu tak 100% ataupun tak bertepatan realiti dan terusnya lah, kafir lah. Hukum dia kafir. Contoh Allah wujud, Allah satu contoh. Kemudian satu lagi perkara realiti ni, perkara yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Contohnya Allah tak bertempat, 100% lah. Allah tak bertempat 100%. Kalau dia tak 100%, atau dia kata Allah bertempat pun tak 100%, ataupun Allah bertempat 100%, 3 ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Terkeluar daripada, masih Islam, masih Islam, tapi terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah kata Allah tak bertempat. Dia mesti 100%. Sama juga macam yang tadilah, maksudnya 100% yakin Allah tak bertempat. Yang 3 lagi tadi, dia tak yakin Allah bertempat, tak bertempat, lepas tu dia punya ni pun tak sampai 100%. Atau Allah tak bertempat tapi tak sampai 100%. Atau Allah bertempat 100%. Ini semua terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi masih Islam dan sebagainya lah. So, ada 2 akidah, ada 2 bahagian. Satu akidah Islam yang mana kalau menyalahinya keluar dari Islam. Kemudian ada satu lagi akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyalahinya terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, berdosa, masuk neraka. Kulluhum finnar. Sebab kita Islam ada 2. Islam ahli sunnah wal jamaah dan Islam ahli bid'ah wa talalah. Sejarah telah membuktikan, tak boleh nak tolak dah. Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah, ini yang besar-besar lah. Dan sesama dia tu pun khilaf lagi. Syiah pecah tah berapa belas. Syiah Rafidah, Syiah Ismailiyah, Syiah Isna Asyarah, Syiah Zaidiyah, dan lain-lain. Khawarij pun pecah banyak, belas-belas. Qadariyah Ula, Qadariyah Saniyah, Mu'tazilah pun banyak pecah. 70, Nabi sebut 73 lah. Satu yang benar, 72 lagi masuk neraka. Tapi sebenarnya jangankan 72, tak 72,000 silap. Kat Malaysia saja tak tahu, pergi tengok dekat Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, bahagian akidah sesat. Entah berapa tak tahu dah. Beratus dah. Ayah pinnya, Nabi Melayunya, Milah Ibrahimnya, macam-macam lah. Indonesia lagi lah cerita. Maksud Nabi tu banyak. Islam kadang yang orang Islam, tapi kalau ayah pin tu dah tak Islam lah tu. Yang JSB ni tak tahu apa cerita, tunggu je keputusan ahli sunnah ke bukan. Islam insya-Allah kot, cuma ahli sunnah ke bukan tak pasti ni. Boleh? So kena ingat tu. Sebab
kesalahan dalam akidah, maksudnya menyalahi ahli sunnah wal jamaah, masuk neraka. Nabi sebut terang-terang kulluhum finnar, tapi taklah sampai selama-lamanya, sebab masih Islam, hukum dia fasik. Okey. Kemudian masuk yang ketiga, berdasarkan kepada dalil. Di sini ada khilaf. Para ulama. Maksudnya bila kita kata tadi seorang tu mesti mengetahui ataupun percaya dengan keyakinan yang teguh yang bersesuaian dengan realiti, kan, yang sama dengan keadaan sebenar. Masalahnya macam mana kita nak buktikan apa yang kita percaya itu bersesuaian dengan realiti ataupun tidak? Betul? Kita kata tiga kan rukun makrifat, rukun ilmu tiga. Yang pertama keyakinan yang teguh 100%. Kedua mestilah bertepatan, bersesuaian sama dengan realiti atau keadaan sebenar. Kemudian yang ketiga berserta dengan dalil. Yang ni sepakat ni dua. Yang nombor tiga ni khilaf. Ada ulama kata tak payah tahu dalil pun tak apa. Tak payah tahu dalil pun tak apa, tapi sebab kita tak wajib tahu dalil. Bahkan ada yang kata kalau tak tahu dalil bukan berdosa, kafir. Itu keras sikitlah. Jadi ulama yang mengatakan wajib kena tahu dalil. Sebab apa? Macam mana kita nak buktikan apa yang kita pegang bersamaan dengan realiti atau tidak? Semua orang akan klaim kata aku pegang ni lah yang sama dengan realiti. Betul? So untuk membuktikan pegangan kita itu memang bersamaan dengan realiti, maka kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil, tiba-tiba dia bertembung kan. Yang ni kata macam ni, yang ni kata ni. Yang ni kata Allah bertempat, yang ni kata Allah tak bertempat. Contoh. Lepas tu dia kata Allah bertempat, dia bagi dalil Ar-Rahman ala Ar-Sistawa. Alamak, dalil. Dia pun macam mana ni ha? Akhirnya dia tak ada dalil, akhirnya dia pengaruh. So masuk neraka. Sebab Ar-Rahman ala Ar-Sistawa bukan kata Allah duduk bersemayam di arasy. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. So kena belajar lah. Kena belajar dalil. Contohnya lah bagi penerangan. Habis tu ayat Quran tu kata tak betul ke? Kita sabar dulu. Kalau kita kata itulah dalilnya, Ar-Rahmanu ala Ar-Sistawa, itulah dalil yang menunjukkan Allah duduk di atas arasy. Habis tu dalil yang mengatakan amintum man fis sama', kita nak buat apa? Tidakkah kamu beriman kepada zat yang di langit? Langit dengan arasy tak sama. Langit lain, langit ada 7, masih di dalam alam. Arasy ni bumbung alam semesta. Kalau mengatakan di langit, berarti Allah di dalam alam ini. Langit ke berapa? Lepas tu yang mengatakan di arasy di luar alam sana, katanya lah. Kemudian ada pula ayat kata Allah di bumi. Bahkan paling banyak ayat Quran kata Allah di bumi. So yang mana satu? Yang mana satu? Faham tak? Maksudnya bila kita belajar, oh kita tahu. Kalau kita tak belajar, tiba-tiba dia kata Allah di antara, dia buat ayat Quran, kita pun dalil ni. Kalau kita belajar, kita tanya dia boleh. Okey, kau kata itu dalil Allah di antara. Habis tu yang Allah kata fa aina tuwallu fa thamma wajhullah, di mana kamu menghadap di situlah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada anak Adam itu daripada urat lehernya sendiri. Itu kita apa? Betul, itu makna dia lain. Makna dia lah, dia lain. Macam mana kau tahu
ayat yang di bumi dan di langit itu makna dia lain, tapi ayat yang di aras itu makna dia yang sebenar. Kenapa kau tak buat terbalik je? Ayat yang di bumi itulah makna sebenar, ayat yang di aras itu makna lain. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau kita tak boleh, tanya kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Faham tak? Ni sekarang ni bukan golongan-golongan Wahabi ni dia buat dalil Quran hadis. Lepas tu ustaz kita tanya dalam debat tu lah, okey, kamu kata Allah zat dia berada di arasy, ya, okey. Kemudian kamu kata ada satu hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fima baqiya min sulus minal lail. Tuhan kita telah turun ke langit dunia, langit pertama, pada sepertiga malam terakhir. Okay, sekarang ni kosong arasy, tak ada, dah ada. Masih ada di arasy, tanpa meninggalkan arasy, turun ke langit dunia. Sudah. Boleh? Tentu ke? Boleh terima? Boleh terima? Dia orang punya akidah lah. Allah berada di atas arasy, zat Allah. Kemudian zat tu turun ke langit bumi, langit pertama, tanpa meninggalkan arasy. Plastic man. Jadi bukan main-main. Akidah bukan benda main-main. So ulama kita dah terangkan dah, laisa kamitslihi syai'. Itu dalil yang paling kuat. So di langit ke, di arasy ke, di bumi, itu bukan dalil. Itu bukan dalil yang menunjukkan keberadaan zat Allah. Tak. Itu dalil yang menunjukkan makna lain. Apa makna dia? Kalau salaf, ulama salaf ambil pendekatan tak payah tahu makna dia. Tapi bukan menunjukkan keberadaan Allah itu. Tidak di arasy, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Tidak bertempat. Kerana arasy makhluk, langit makhluk, bumi makhluk, tempat pun makhluk. Makhluk maksudnya apa? Diciptakan. Diciptakan daripada tiada kepada ada. So sebelum arasy diciptakan, langit diciptakan, bumi ni, Tuhan ada tak ada? Ada tak ada? Ada kat mana? So Tuhan buat arasy untuk dia duduk, buat langit untuk dia turun, buat bumi untuk dia berada di mana-mana. Kau tak baca ke laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir? Tu lama kita ahli sunnah pegang, laisa kamitslihi syai'. Syai' ini mesti berada di mana-mana tempat. Syai' ini sesuatu yang selain Allah, mesti bertempat, mesti bermasa, mesti berarah. Syai'. Dan bila Allah laisa kamitslihi syai', tak bolehlah sama dengan syai'. Ini kalau belajar. Kalau tak belajar, boleh. Contoh, maksudnya wajib mempelajari dalil. Sebab pun nak menyelamatkan. Kalau tak tahu dalil, datang orang ni bagi dalil, dia ikut. Datang orang ni pula bagi dalil, dia ikut. Datang orang ni bagi semua, dia ikut. Peninglah sekali. Yang mana satu ni? So dia kata dalam hal ini terdapat kelainan pendapat. Maksudnya ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tauhid tentang iman orang-orang yang bertaklid, iaitu dia ambil dua je tadi. Dia percaya dan benda tu betul lah, bersesuaian dengan realiti, tapi dia tak belajar dalil. Maka apa hukum dia? Pendapat yang asah, yang paling tepat, menurut pendapat yang asah, yang ini paling tepat, orang yang bertaklid sebegini dikira sebagai mukmin asin, mukmin yang berdosa.
berdosa. Sekiranya ia mempunyai kelayakan berfikir, maksudnya dia mampulah, mampu belajar dalil. Mampu tak? Mampu tak mampu? Ulama kata belajar dalil akidah ni lebih senang daripada akad nikah. Ada setengah orang akad nikah berpeluh-peluh menggigil. Senang je. Senang. Yang dia orang ni memomok-momokkan susah, sifat 20 susah. Bohong. Senang je, tak percaya nanti kita belajar. Dah belajar dah kan? Kita tengok susah ke senang. Dia dah kata 97 rakyat Malaysia tak tahu. Nak repek. Tahu kan? Ambil cakna bab tu. RUU. RUU semua kena ambil tahu lah kan. Salah. Isunya lain, yang bisingnya lain. Betul? Nanti kena IC kena ada Syairah Maturidiyah. Isu dia saya teranglah supaya mungkin ada yang faham atau mungkin ada yang tak ambil tahu. Dia isu RUU Mufti Wilayah tu ialah untuk melantik Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, mestilah seorang yang berakidahkan mengikut manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Titik. Bukan nak suruh satu Malaysia kena berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Waktu dia bising, dia kata tengok Menteri Agama tu pun sendiri belum tentu kenal Asy'ariyah. 97% rakyat Malaysia pun belum tentu kenal Asy'ariyah. Kau cerita apa ni? Orang buat undang-undang nak lantik pengerusi masjid misalnya. Contoh je. Pengerusi masjid mestilah orang Nagori. Tiba-tiba bising orang Malaysia tak tahu orang Nagori, tak tahu cakap negeri rakyat Malaysia. Ya apa kena mengena kau ni? Orang cerita lain, kau pergi cerita lain. Duk kecoh satu Malaysia sekarang ni. Apa? Jumud sempit. Kenapa nak menyempitkan oleh sunnah tu kepada Asy'ariyah Maturidiyah saja? Sedangkan 97 rakyat Malaysia tak tahu pun Asy'ariyah, tak kenal Asy'ariyah. Kau cerita apa ni? Orang cerita nak lantik mufti. Mufti ni kena Asy'ariyah Maturidiyah, bukannya rakyat Malaysia. Yang kau pergi bising rakyat Malaysia bukan Asy'ariyah, apa kena-menanya dengan pelantikan mufti? Ini ditegur oleh bekas ketua Hakim Negara. Itu pun kalau tak faham ni kalau tak tahu lah. Takut rupanya. Kau nak jadi mufti kan? Kau nak jadi mufti kan? Mestilah tu teringin jadi mufti wilayah tapi tak nak jadi Asy'ariyah. Itulah pasal bising. Tapi bising benda lain. Apa susahnya kau katakan belapang dada, jadilah Asy'ariyah. Habis itu. Kau nak sangat jadi mufti wilayah, kau berpeganglah jadi Asy'ariyah. Habis cerita tak? Kenapa tak nak jadi Asy'ariyah? Itu persoalan ni lah. Bagi laluan tu azam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaitannya sebab dia telah menyebarkan, mewar-warkan, tak tahulah melalui media sosial ni sampai ke seluruh Malaysia tu mungkinlah, bahawa yang pertama dia kata sifat 20 ni susah nak belajar. Satu. Sebab sifat 20 ni kan ulama Asy'ariyah yang susun. Sifat 20 ni ulama Asy'ariyah yang susun. Lepas tu dia kata susah belajar. Tu saya nak beritahu senang je. Senang sangat, tak susah. Lepas tu yang kedua dia kata dia ambil daripada falsafah Greek Yunani. Dia ambil daripada falsafah Aristotle. Tak, kita kata ambil daripada Quran dan hadis. Ambil daripada Quran dan hadis. Semua sifat-sifat Allah dan Rasulnya dia ambil daripada Quran dan hadis.
Kalau ambil pada Aristotle Islam tu je lah. Jadi disebabkan rang undang-undang RUU mufti wilayah tu dibuat hanya sekadar nak mensyaratkan mufti wilayah itu mestilah daripada yang bermazhab Asy'ariyah. Maknanya besok nanti kalaulah selain Asy'ariyah, katakanlah orang macam dia naik jadi mufti wilayah, pertama sekali dia akan hapuskan sifat 20, betul? Confirm. So apa jadi dengan dia? Takkan kacau lah negeri lain sebenarnya, sebab mufti wilayah je, dia tak boleh kacau Negeri Sembilan, dia tak boleh kacau negeri lain, tapi kesan dia itulah. Sebab nak wilayahkan ni, apa-apa yang berlaku di wilayah dia ada sikit sebanyak memberi kesan kepada seluruh negara. So nak berlapang dada macam mana? Kalau betul berlapang dada, yang dia tuduh kita tak berlapang dada, dia nak berlapang dada, macam mana kita nak berlapang dada bila bagi kat kau besok kau bid'ahkan semua amalan, sifat 20 kau hapuskan, semua yang selama ni kita duk buat di KL dan bahkan seluruh Malaysia umumnya, negeri dia ya tak boleh, semua dibid'ahkan. Itu berlapang dada ke tu? Orang buat kau kata bid'ah sesat. Lepas tu kau kenapa tak berlapang dada, kenapa nak menyempitkan ahli sunnah kepada Asy'ariyah Maturidiyah sahaja? Faham isu Orang fikir penyatuan umat, perpaduan umat. Besok kalau kau naik apa jadi? Kau hapuskan sifat 20. Semua ustaz-ustaz yang mengajar sifat 20 ni semua akan ditarik tauliah. Kau akan lantik orang-orang kau, betul? Lepas tu di KL tak bolehlah selawat waktu tarawih, di KL tak bolehlah buat maulid, di KL tak bolehlah, semuanya kau bid'ah kan? Tu kau kata berlapang dada. Apa benda yang berlapang dadanya? Itu isu. Kaitannya tadi itulah, dia kata sifat 20 susah nak belajar. Dia nak bawa dia punya tauhid 3 serangkai. Tauhid 3 serangkai. Dalam tauhid 3 serangkai itu mengiktiraf orang musyrikin bertauhid. Kemudian mengkafirkan orang yang bertawassul, beristighasah, bertabarruk. Kemudian dalam akidah mengisbatkan Allah ada kaki, tangan, wajah, duduk, semayang atas aras, turun ke langit dunia dengan zat. Itu semua itu akidah dalam tauhid asma' wa sifat dia. Itu ke? Jadi itulah dia isu dia. Wallahu alam, jangan risau, insya-Allah mudah saja belajar sifat 20 ni. Tak susah mana, kecuali bila dah masuk tahap-tahap yang tinggi. Biasalah, semua ilmu akan ada tahap dia. Tak kira ilmu tajwid sekalipun, ilmu fiqah pun ada basic-basic dia. Tapi ada yang susah-susah. Tapi yang asas semuanya mudah. Semua ilmu, tak kira ilmu apa pun, tafsir, hadis, akidah, fiqah, tasawuf, ada basic dia, ada asas. Kita yang diwajibkan yang basic je, semuanya mudah. Yang bila masuk bab susah memang susah, bukan sifat 20 je susah, semua susah. Bila masuk bab-bab yang tinggi, bila timbul masalah-masalah yang rumit, mestilah susah nak selesaikan dia. Semua masalah, bukan akidah je. Fiqh ke tasawuf ke, dah masuk bab tinggi-tinggi, hadis ke tafsir, mestilah susah. Biasa, ilmu dunia pun sama juga. Sekolah rendah kan, belajar mudah-mudah aja, matematik, bahasa Malaysia, 3M yang penting. Masuk sekolah menengah, dia mula menengah, dah mula ke tengah. Lepas tu sekolah tinggi, tinggi mestilah susah, betul tak? Nak pergi naik lagi diploma, degree, master, PhD, profesor, bla bla bla, lagi dah susah. Biasa tu. Takkan awal-awal lagi dah susah dah. Itu tuduhan tak berasas. Mudah je sebenarnya. Wallahu alam. Jadi oleh kerana perkara ini menjadi khilaf di kalangan ulama, dan pendapat yang muktamad, yang paling tepat, paling asah dia kata ialah siapa yang tak belajar dalil berdosa. Kita cuba elakkan diri kita daripada masuk di bawah khilaf lah. Tak susah mana pun belajar dalil, senang je. Jika kau katakan kau boleh, pasti kau boleh melakukan. Jika kau katakan susah, memang susah jadi ya.
Tak susah mana, mudah insya-Allah. Nanti kita akan bahas insya-Allah. Semua kita akan bahaskan dengan dalil-dalil yang ringkas. Dan benda ni tuan-tuan dah belajar dah pun. So mungkin saya akan tambahkan sikit lagi dengan dalil yang atas sikit, insya-Allah. Upgrade sikit lah. Dan kalau ada masalah-masalah tentang akidah, boleh tanya insya-Allah. Biasanya bila masalah ni dia rumit sikit lah, tapi boleh insya-Allah. Ada benda yang tak boleh diselesaikan insya-Allah. 1000 tahun dah ulama kita dah memikirkan segala masalah dalam akidah dapat diselesaikan dengan pengajian sifat 20. Mungkin tak faham, tanya tu je. Soalan? Ya bang? Boleh. Duduk sini boleh. Pernah baca ataupun mengenal tentang iman kita kan. Pada zaman Rasulullah dituntut sahabat-sahabat dan yang sezaman dengan Rasulullah untuk 100% keimanan. Dan selepas zaman Rasulullah, kalau kita tanya, kita ada kelonggaran sikit. Jadi Ustaz nak jelaskan sikit. So, mungkin kita tak 100%, mungkin 50%, 50%. Itu Ustaz kan. Dia ada hadis, sebuah hadis mengatakan bahawa sahabat Nabi ni dia kena mengamalkan 100% apa yang Nabi sampaikan. Dia kena amalkan 100%. Kalau dia kurang 10% pun dah gagal lah. Tapi akhir zaman akan datang, Nabi kata kalau dia pegang 10% pun dah cukup dah. Itu hadis tu. Tapi dia bukanlah bermaksud masalah keimanan. Misalnya sahabat kena yakin 1%, kita yakin 10% je. Tak kan. Maksudnya berpegang kepada keseluruhan agama tu. Untuk sahabat-sahabat Nabi memang kena pegang seluruh. Tapi dah akhir zaman ini, maksudnya kalaulah orang itu mampu pegang 10% pun dah cukup dah. Sebab zaman dah semakin teruk, fitnah semakin banyak, ujian semakin besar. Maknanya daripada tak ada langsung. Jadi paling kurang pun at least 10% pun cukup dah. Tapi bukan suruh pegang 10%. Maksudnya at least sekurang-kurangnya 10% pun dah cukup dah. Kalau boleh 100% lah. Faham tak? Sebab kalau dia orang tak ada. Sebab dia orang Nabi bersama. Nabi bersama dengan dia orang. So apa saja masalah, dia orang tak boleh nak, dia tak ada keringanan lah tu hadis tu. So, tapi ulama menafsirkan maksudnya bukanlah dikurangkan imannya, tak boleh. Benda yang basic tetap sama je. Jadi tu tak betul lah kalau orang kata kita tak payah beriman 100%, 10% juga. Itu bahaya. Iman 100% tak boleh sikit pun. Cuma mengamalkan keseluruhan agama tu. Kalau sahabat dia kena semua sekali. Kalau kita, kalau dapat lagi bagus. Kalau susah dah. Kan ada hadis tu kan, man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati kana lahu mi'atu ajri syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rosaknya umatku, maka dia dapat pahala 100 mati syahid. Nak mati syahid pun senang, pergi perang. Ini Nabi kata bila dah rosak, bila umat dah betul-betul rosak, dia masih berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Contohnya tak ada seorang pun dah pergi sembahyang berjemaah, dia pergi juga, golongan-golongan ni pergi, dapatlah pahala. Padahal orang semua dah tinggal lah sembahyang pun tidak kot, ataupun sembahyang berjemaah lagi lah tak ada, misal lah. Dia masih berpegang, besar pahala dia. Sebab ya zaman Nabi, zaman Islam, masa Islam tengah conquer dunia, satu kampung tu berpuluh-puluh hafiz Quran ulama.
zaman Islam tengah ni. Sekarang nak cari ulama pun susah. Kan? Zaman kegemilangan tu. Itulah semenjak ni lah. Semenjak Turki Osmaniyah tu jatuh tu lah. Habis dah kita. Ni yang tinggal-tinggal ni. Ya insya-Allah yang ni lah kot. Mudah-mudahan lah. Tak tahulah kan, lebih kita zaman rosaknya umatku tu bila. Sekarang kalau tak rosak lagi tak tahu. So kalau itu yang zaman sekarang yang Nabi maksudkan, alhamdulillah kita dapatlah kot pahala tu kot. Sebab kita inda fasadi ummati, ketika rosaknya umatku. Dia masih berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi maksudnya Islam lah secara keseluruhannya. Susah lah. Kita pun tahu dah nak cari orang, mana-mana pergi pun satu sah dua sah. Time Jumaat penuh pula lah. Cuba ulama kata kalaulah semayang 5 waktu umat Islam macam solat Jumaat dia, memang Allah akan bagi kemenangan kepada umat Islam. Masalahnya Allah Ta'ala bukan tak nak bantu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Masalahnya orang Islam tak nak bantu agama, tak nak bantu agama Allah. Contoh, as-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, sungguh dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa tinggalkan solat, sungguh dia telah meruntuhkan agama. So sekarang berapa persen sembahyang? Kalau 20% saja umat Islam sembahyang, maknanya 20% yang bina agama Islam, 80% lagi meruntuhkan agama Islam. Itu kalau 80% meruntuhkan agama Islam, Allah nak tolong macam mana? Allah kata, in tansurullah yansurkum. Kau tolong agamaku tu, aku akan tolong kau. Syarat dia. Allah boleh je tolong tanpa syarat, tapi ini Allah letakkan syarat. In tansurullah yansurkum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Apa maksud tolong agama Allah? Tak payah tengok jauh-jauh. Tengok solat saja pun dah gagal. Ini contoh lah saya bagi. Contoh 20% yang mendirikan solat. Tapi 80%? Nabi dah katakan, man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang dirikan solat, dia dirikan agama. Man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa tinggalkan solat, dia runtuhkan agama. So kalau 20% je sembahyang, 80% macam mana? Kita bina dia orang runtuh, kita bina dia runtuh. So macam mana Allah nak tolong? Kalau 5 waktu macam sembahyang Jumaat, tengok macam mana bantuan Allah akan datang. Sahabat Nabi semua tahu kan, sahabat Nabi menang dengan nuklear ke? Sahabat-sahabat Nabi conquer dunia dengan senjata yang canggih ke? Dengan apa ni, kelengkapan perang yang canggih ke? Sahabat Nabi takluk dunia, Rom dan Parsi. Siapa boleh lawan masa tu Rom dengan Parsi? Kita kata sekarang Amerika, Rusia, China, kuasa besar. So macam mana sahabat Nabi yang tak ada apa tu boleh conquer Rom dan Parsi? Tuan-tuan tahu sendiri lah, perang Badar 5,000 malaikat turun. Kalau malaikat tu tak payah 5,000 lah. Yang turun di medan masa perang Badar tu 1,000 je. Tapi kalau satu malaikat pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi Allah nak mula nak tunjukkan kebesaran. 1,000 turun berjuang bersama di Badar. Siapa boleh lawan? So kalau kita nak perang dengan ni, kita perlu kata kalau malaikat turun bantu semua Islam sekarang ni, siapa boleh lawan? Tapi kenapa Allah tak nak bantu? Syarat kita tak buat. Tunggulah insya-Allah, tunggu Imam Mahdi nanti kot. Dia akan muncul, dia akan bawa umat Islam ke arah tu lah kot, insya-Allah. Masa tu nanti bahawa Islam akan kembali berkuasa, pegang seluruh dunia. Dan Nabi Isa akan turun, akan hapuskan semua gereja-gereja salib-salib Yahudi, semua akan dibunuh. Semua akan dibunuh dengan Dajjal, dia akan jadi ketua Yahudi, akan dibunuh semuanya. Nasrani pecah dua, sebagian ikut Yahudi, sebagian ikut Islam. Yang ikut Yahudi semuanya dibunuh. Islam akan conquer dunia balik nanti. Dan tu dalam hadis ada kot, ustaz mengajar sini, Kitabul Fitan ada ya. Nanti kita cerita. Itu bab akidah hujung-hujung sekali. Itu je. Boleh insya-Allah. Dan maaf masa lebih sikit. Sekat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua.
Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham apa sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية